Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan teruskan dengan subtopik terakhir untuk pembelajaran bagi chapter 2 iaitu Law of Contract. Hari ini saya akan teruskan dengan tajuk terakhir iaitu Remedies of a Contract ataupun bahasa Melayu dia remedy dalam kontrak. So, apa yang dimaksudkan dengan remedy? So, kita akan tengok what is defined by remedies. Remedies is rights that can be claimed by one party against another party who has committed a breach of contract. Remedy adalah satu hak yang boleh dituntut oleh satu pihak terhadap pihak yang lain yang telah melakukan pelanggaran kontrak. Itu secara ringkaslah maksud remedy. Okay, apa lagi yang dinyatakan? Remedy is a means provided by law to enforce a right or correct a loss to obtain compensation to replace a contract. Remedy adalah satu cara yang diberikan oleh undang-undang untuk menguatkuasakan satu hak untuk mendapatkan pampasan bagi menggantikan kontrak. Okey. Selalunya, remedy ini akan berlaku bila adanya breach of contract ataupun pecah kontrak. Yang mana sebagai contoh, A berkontrak dengan B. Secara ringkasnya contoh, A melakukan kontrak jual beli tanah dengan B. Jual beli tanah. Yang mana A akan menjadi penjual, B akan menjadi pembeli. Right. So sepatutnya A akan menjualkan tanah lah kepada B. Ini kontrak antara mereka berdua. Akan tetapi A tidak melaksanakan tanggungjawab dia. A tak jadi jual tanah kepada B. Maka berlakunya breach of contract ataupun pecah kontrak lah antara A dan B. Maka B sebagai pihak yang terkilan ataupun kita kata sebagai aggrieved party, apa yang B boleh buat sebabkan kontrak itu tidak berjalan seperti mana yang mereka nak, maka B boleh tuntut remedy. So remedy seperti mana saya cakap tadi, ianya adalah hak yang boleh dituntut oleh satu pihak terhadap pihak yang lain yang telah melakukan pelanggaran kontrak. So dalam situasi A dengan B tadi, A telah melanggar kontrak, maka B sebagai pihak yang lain, pihak yang terkilan, boleh menuntut remedy. Apa lagi? When there is a breach of contract, the aggrieved party may claim one or more of the following remedies. Apabila berlakunya pecah kontrak ataupun kemungkiran kontrak, pihak yang terkilan ataupun pihak yang tidak bersalah boleh menuntut satu atau lebih daripada remedi-remedi berikut. Dalam undang-undang terdapat pelbagai jenis remedi yang diperuntukkan. So bergantung kepada keadaan kes, mahkamah akan melihat remedi yang mana sesuai. So ini adalah contoh-contoh remedi yang diberikan oleh undang-undang. Yang pertama kita ada damages ataupun ganti rugi ataupun pampasan. Ini remedi yang pertama. Remedi yang kedua kita ada rescission of a contract ataupun pembatalan kontrak. Remedi yang ketiga kita ada restitution of a contract ataupun pemulangan ataupun pengembalian kontrak. Yang keempat kita ada specific performance, pelaksanaan spesifik. Yang kelima kita ada quantum merit. Yang keenam kita ada injunction ataupun injunksi, dan yang terakhir kita ada enten pillar order ataupun arahan enten pillar. So seperti mana yang saya cakap tadi, bergantung kepada mahkamah. Dia akan melihat kepada fakta kes dan mahkamah akan tentukan remedi antara ketujuh-tujuh remedi ni yang mana paling sesuai untuk diberikan kepada pihak yang tidak bersalah tadi. Kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama adalah damages ataupun ganti rugi ataupun pampasan. Damages ni adalah kita kata sebagai the most common remedy. The most common remedy. Remedy yang paling umum lah selalunya diberikan oleh mahkamah.
Okay. Apa maksud tujuan damages ini diberikan? Okay. The main purpose of damages, okay, tujuan utama kenapa mahkamah beri ganti rugi ataupun pampasan, is to enable the innocent party to receive monetary compensation from the party responsible for the breach of contract. Okay. Tujuan utama mahkamah berikan pampasan ataupun damages ini adalah untuk membolehkan pihak yang tidak bersalah tadi untuk mendapat monetary compensation ataupun kita kata pampasan kewangan. Okay, daripada mana nak dapat pampasan kewangan ini? Daripada pihak yang bertanggungjawab, the party responsible for the breach of contract, untuk pecah kontrak tadi tu. So macam situation tadi, A dengan B. A yang langgar kontrak, maka B boleh menuntut ganti rugi daripada A kerana pecah kontrak. Okay, apa lagi yang dimaksudkan dengan remedy? Damages are not awarded to punish wrongdoer, but rather to put the injured party back to the position that they would have occupied if the contract had been performed as originally intended. Okay. Damages ni ataupun ganti rugi ni, tujuan dia bukan untuk menghukum pesalah tadi. Pihak yang pecah kontrak tadi. Itu bukan tujuan utamanya. Tapi tujuan utama dia adalah untuk meletakkan pihak-pihak yang tidak bersalah, letakkan mereka kembali kepada kedudukan yang mereka akan ada jika kontrak itu dilaksanakan seperti mana yang diinginkan. Itu tujuan utama remedy. Kita nak letak balik. Tujuan utama damages. Kita nak letak balik dekat mana sepatutnya pihak-pihak ini berada kalaulah kontrak itu disempurnakan dengan sempurna mengikut kepada kontrak. So section untuk remedy, awak boleh refer section 74 of Contract Act 1950, compensation for loss or damage caused by breach of contract. Menyatakan when a contract has been broken, apabila sesuatu kontrak telah dipecahkan, the party who suffers the breach, pihak yang mengalami kerugian, is entitled to receive from the party who has broken the contract. Okay. Pihak yang mengalami kerugian akibat daripada pemecahan itu adalah berhak mendapat daripada pihak yang telah memecahkan kontrak itu compensation for any loss or damage caused to him thereby. Pampasan kerana kerugian atau kerosakan yang dialaminya oleh sebab demikian. So itu yang dimaksudkan dengan remedy, damages di bawah section 74 Akta Kontrak 1950. Okay. Kita tengok satu kes, iaitu kes East Asiatic Company Limited melawan Osman tahun 1966. Apa yang berlaku dalam kes ini? Yang mana plaintiff mempunyai sebuah kereta. Plaintiff has a car. He wanted to sell the car to defendant for a price of RM6,390. Okay. Yang mana plaintiff mempunyai sebuah kereta. Kereta ini nak dijualkan kepada defendant dengan harga RM6,390. Okay. Defendant agree to buy the car from plaintiff. Defendant bersetujulah untuk membeli kereta tadi daripada plaintiff. Tapi tak lama selepas itu, defendant later change his mind. He did not want to buy the car. Okay. Tidak lama selepas itu, defendant ini menukar fikiran dia. Okay, menukar fikiran. Dia tak jadi nak beli kereta yang dijual oleh plaintiff. Maka disebabkan defendant dia tidak jadi nak beli kereta yang dijual oleh plaintiff itu, maka plaintiff had to sell his car to a company at a cheaper price, at the price of RM4,477.69. So disebabkan plaintiff ni, okay, dia tak boleh jualkan kereta dia kepada defendant sebab defendant dah tukar fikiran, maka kereta itu dijualkan kepada sebuah syarikat. Tapi dijual dengan harga yang lebih murah lah, iaitu pada harga RM4,477.69. Okay. Harga yang lebih murah daripada apa harga yang dia nak. Sebab pihak yang pertama, defender dah tak nak beli. Okay. Apa yang berlaku seterusnya? Okay, memandangkan plaintiff ni, dia terpaksa jual dengan harga yang lebih murah, maka plaintiff ambil tuntutan terhadap defendant. Plaintiff
saman defendant. Okay, dia kata apa? Plaintiff claim damages of RM1,912.13 from defendant, which is the sold price to the company and the actual price sold to company. Alright. So, bila jadi macam ni, memandangkan plaintiff terpaksa menjual dengan harga yang lebih murah, plaintiff minta damages. Okay, damages. Ganti rugi daripada defendant. Okay, berapa yang dia minta? Dia minta sebanyak RM1,912.13. Okay, ini adalah perbezaan harga antara harga yang patutnya dijual kepada defendant dengan harga yang dijual kepada syarikat tadi. So, 6390 tolak 4477.69 sen. Bezanya kita dapat 1912.13 sen. So, harga inilah yang diminta daripada plaintiff kepada defendant. Alasan dia senang je. Dia kata kalau I jual dekat defendant, I akan dapat harga penuh. Sekarang ni, I terpaksa jual kepada company. I kena jual harga yang murah. So, perbezaan sebanyak RM1,912.13 ni, I nak claim daripada defendant sebab dia batalkan kontrak. Kalau dia buat kontrak macam biasa, I boleh dapat harga yang full. Okay, so apa yang mahkamah putuskan? The court held that plaintiff is entitled to such amount. Mahkamah menyatakan bahawa plaintiff layak untuk menuntut jumlah tadi ni, RM1,912.13 ini daripada defendant. Nampak tak? Yang mana damages ini, dia bukan nak menghukum pihak yang bersalah, tapi dia nak meletakkan balik pihak-pihak ini pada kedudukan seperti mana yang akan berlaku kalau kontrak itu berjalan dengan lancar. Okay, dan damages ini adalah monetary compensation ataupun pampasan yang berbentuk kewangan. Alright. Okay. Jenis remedy yang kedua, kita ada rescission of a contract ataupun pembatalan kontrak. Okay, salah satu cara untuk dapatkan remedy, mahkamah boleh arahkan supaya kontrak tersebut dibatalkan. Okay. Bawah rescission, apa yang berlaku? It allows an innocent party to cancel the contract by rescinding it. Ianya membenarkan ataupun mahkamah membenarkan pihak yang tidak bersalah untuk membatalkan kontrak melalui pembatalan kontrak lah. Kita cancelkan kontrak tadi tu. Okay. So, kalau ada A dengan B masuk satu kontrak, okay, tapi kontrak itu tidak dilaksanakan dengan sempurna, maka mahkamah boleh mengarahkan supaya pihak yang tidak bersalah itu untuk membatalkan kontrak. Inilah yang berlaku dalam rescission of a contract. The objective is to reverse the contract and restore the parties to as near as it can be to the original pre-contractual position, relieving each party of their obligations and permitting recovery of any benefits conferred to each other. Okey, tujuan kita buat rescission of contract ini, objektifnya adalah untuk reverse the contract. Okey, kita nak batalkan kontrak tadi tu and restore the parties to as near as it can be to the original pre-contractual position. Dan kita nak meletakkan pihak-pihak itu dalam kedudukan sedekat mungkin dengan kedudukan mereka sebelum kontrak itu dijalankan. Dan kita akan membebaskanlah setiap parti ataupun setiap pihak itu daripada tanggungjawab masing-masing. Bila mana kita buat rescission of contract. Okay, kita bebaskan kedua-dua pihak tu daripada tanggungjawab mereka dalam kontrak melalui pembatalan kontrak. So, sekarang ni bila dah ada rescission, kedua-dua pihak dah tak perlu buat apa-apa lah berdasarkan kontrak mereka. Kontrak itu dianggap sudah tidak ada. Okay. Itu yang kedua. Remedy yang kedua. Remedy yang ketiga yang diberikan oleh undang-undang adalah restitution of a contract ataupun pemulangan ataupun pengembalian kontrak. Okay. Apa yang berlaku dalam restitution ini? Plaintiff does not necessarily suffer a loss or damages. Okay. Dalam restitution ataupun pemulangan kontrak, plaintiff tidak selalunya mendapat kerugian. Okay, Court will grant restitution if the court feels that it would be grossly unfair if the defendant allowed to hold the money or goods or services without payment.
mahkamah dia akan berikan restitution ataupun pemulangan ataupun pengembalian kontrak jika mahkamah merasakan adalah tidak adil. Okay, tidak adil. Jika defendant dibenarkan untuk memegang duit ataupun barangan ataupun servis tanpa sembarang pembayaran. Contoh, A dengan B. A dengan B masuk satu kontrak. Kontrak jual beli kereta. Okay. A penjual kereta, B pembeli kereta. Okay. A dah serahkan kereta kepada B. Okay. B tak bayar kepada A harga kereta tersebut. Okay. Apa yang berlaku, maka mahkamah boleh arahkan restitution of a contract. Mahkamah boleh arahkan supaya kereta ini dipulangkan semula kepada A kerana B tidak membayar harga kereta tersebut. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat kita ada specific performance ataupun pelaksanaan spesifik. Pelaksanaan spesifik ni macam mana? It is a discretionary order granted by the courts directing a person to carry out their obligations under the contract. Okay, bila kita cakap tentang specific performance ataupun pelaksanaan spesifik, ianya adalah satu arahan budi bicara mahkamah. Arahan budi bicara oleh mahkamah. Okay. Apa yang mahkamah akan buat dalam specific performance ni? Mahkamah akan arahkan seorang, mahkamah will direct a person to carry out their obligations under the contract, untuk menjalankan tugas mereka seperti mana dalam kontrak. Ini yang dimaksudkan dengan specific performance. Okay, mahkamah akan tengok, okay, patutnya pihak dalam kontrak ni dia kena buat apa. Okay, pihak dalam kontrak kena buat sekian. Maka mahkamah akan keluar arahan, okay, memandangkan kontrak suruh buat macam ni, you kena buat juga macam ni. Tapi ini adalah arahan discretionary, budi bicara mahkamah. Okay. It is not generally used in a breach of contract unless damages is provided to be inadequate. Okay. Selalunya specific performance ni kita jarang kurniakan, berikan kepada pihak-pihak tersebut. Okay, ya. Jaranglah, selalunya macam saya cakap, selalunya kita akan bagi damages sahaja. Kita akan bagi ganti rugi kewangan sahaja. Melainkan damages tadi tu, ganti rugi kewangan itu dibuktikan tidak mencukupi. Kalau awak berjaya buktikan kepada mahkamah yang kes awak ini ganti rugi sahaja tak cukup, kena ada specific performance, kena ada pelaksanaan spesifik, barulah mahkamah akan berikan pelaksanaan spesifik tadi. Dia adalah discretionary, budi bicara mahkamah. Ikutlah kepada mahkamah nak bagi ataupun tidak. Kalau awak berjaya buktikan yang ganti rugi sahaja tak cukup, okay, mahkamah boleh consider untuk bagi sekali pelaksanaan spesifik. Okay. Apa lagi berkenaan dengan pelaksanaan spesifik? It is a decree of court. Ianya adalah satu dekri mahkamah directing the contracting party to do what he has promised to do, or that the contract shall be performed specifically that is according to its term. Ianya adalah satu arahan mahkamah, yang mana arahan ini akan menyuruh, okay, pihak-pihak dalam kontrak untuk membuat apa yang dia telah janjikan untuk buat. Okay. Dan kontrak itu harus dilaksanakan secara spesifik mengikut kepada terma-terma yang ada dalam kontrak tersebut. Okay. Tengok balik, mahkamah kata, tengok balik apa yang you dah janji nak buat dalam kontrak. Okay. Contoh, kontrak untuk mengecat rumah sekian. Okay. So, bila jadi macam tu, tanggungjawab pihak adalah untuk mengecat rumah tadi tu. So, kalau ada specific performance, mahkamah akan arahkanlah pihak tadi untuk cat rumah tersebut spesifik. Arahan yang spesifik mengikut kepada terma-terma dan syarat dalam kontrak dan mengikut kepada apa tugas yang patutnya pihak-pihak laksanakan dalam kontrak. Bila specific performance ini boleh diberikan? Usually provided in the contracts involving land or where the subject matter is unique, right? Like a rare artwork. Selalunya
remedy berbentuk specific performance ini diberikan dalam kontrak yang melibatkan tanah ataupun bila subject matter perkara pokok dalam kontrak itu adalah bersifat unik, seperti rare artwork. Kita kata seperti lukisan yang jarang ditemui lah, benda tu spesifik, ada satu je dalam dunia. Okay. So bila jadi macam tu, mahkamah akan berikan specific performance. Contoh A penjual lukisan. Contoh lukisan Mona Lisa. Okay ya. Right, ada satu je dalam dunia. Okay, A penjual. B pembeli. Okay, B nak beli lukisan Mona Lisa tadi tu. Maka berlakulah kontrak antara A dengan B. Okay, tiba-tiba okay, A tak nak jual, tak jadi jual kepada B. Okay, apa yang berlaku, B sekarang ini boleh ke mahkamah, okay, untuk menuntut spesifik performance. Yang mana B boleh ke mahkamah untuk memohon supaya mahkamah keluarkan arahan kepada A untuk jual juga lukisan ini kepada B. Sebab subject matter ataupun perkara itu, perkara dalam kontrak lukisan Mona Lisa tu bersifat unik. Dah tak ada dah dalam dunia, ada satu je. So mahkamah boleh keluarkan arahan kepada A, awak kena jual lukisan Mona Lisa ini kepada B mengikut kepada terma kontrak. Tapi B kena buktikan lah. Okay, yang kalau A bagi ganti rugi sahaja tak memadai, tak mencukupi. Kena jual juga lukisan tu pada B. Alright. Okay, bila mana kita bercakap tentang specific performance, okay, awak boleh refer satu section daripada Relief Specific Act 1950 ataupun Akta Relief Specific 1950. Okay, bawah section 11, section 11 subsection 1, section 11 subsection 1 menyatakan cases in which specific performance is enforceable. Pelaksanaan spesifik mana-mana atas budi bicara mahkamah boleh dikuatkuasakan. So, apa contoh-contoh situasi yang membolehkan mahkamah kuatkuasakan specific performance? Okay, A, when the act agreed to be done is in the performance wholly or partly of a trust. Bila mana kontrak itu adalah kontrak yang berbentuk amanah, sama ada secara keseluruhan ataupun secara sebahagian. Kontrak amanah wajib dilaksanakan mengikut kontrak. Awak tak boleh bagi damages sahaja, kena buat seperti mana yang diamanahkan. Okay. Yang kedua, B, when there exists no standard for ascertaining the actual damage caused by the non-performance of the act agreed to be done. Bila mana tidak ada satu standard untuk menentukan berapa jumlah pampasan yang sepatutnya dapat, disebabkan pihak-pihak itu tidak melaksanakan kontrak. Contoh, okay, pihak A tak laksanakan kontrak, tapi tak ada cara. Macam mana kita nak tahu berapa jumlah pampasan kewangan yang patutnya pihak B dapat? So, bila tak ada standard macam tu, mahkamah akan arahkan supaya lakukan specific performance. Buat seperti mana yang dinyatakan dalam kontrak. Yang ketiga, C, when the act agreed to be done is such that pecuniary compensation for its non-performance would not afford adequate relief. Bila mana perbuatan yang dipersetujui untuk dilakukan tidak dilakukan, dan kalau nak bayar pampasan kewangan tidak mencukupi. Okay, ya, ini beza B dengan C. Kalau B, dia kata tidak ada standard. Okay, tidak ada cara yang boleh kita tentukan berapa patutnya jumlah kewangan yang boleh dapat. Kalau yang C ni, okey, ada cara untuk tentukan. Okey, dah boleh tentukan dah berapa jumlah pampasan kewangan yang boleh dapat. Tapi jumlah pampasan kewangan itu tidak mencukupi. Okey ya. Not adequate relief. Tak mencukupi untuk cover balik
pecah kontrak yang berlaku. So, dengan cara ini, mahkamah boleh arahkan specific performance. Okay, dan D, when it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the non-performance of act agreed to be done. Bila mana diputuskan apabila pampasan kewangan tidak boleh didapati untuk ketidakpelaksanaan kontrak yang sepatutnya dilaksanakan. So, bila mana yang situation D ini, mahkamah memang dah tentukan, memang kita tak boleh bagi damages. Okay, memang tak, kalau ikut situation, memang mahkamah kata tak boleh bagi damages, kena bagi specific performance. Okay, itu adalah situasi-situasi yang mana bila salah satu daripada 4 ini berlaku dalam kontrak awak boleh tuntut specific performance. So, ini bahasa Melayu dia. Section 11, subsection 1, bahasa Melayu dia, awak boleh baca yang dekat bawah ni. Okay. Right. Itu adalah contoh kalau section 11, subsection 1 menyatakan tentang situasi-situasi yang membawa kepada pelaksanaan spesifik. Okay. Kalau section 20 ini, okay, dia menyatakan tentang situasi-situasi yang mana kontrak itu kita tak boleh buat specific performance. Tak boleh buat specific performance. Bawah section 20. Okay ya. Alright, so awak boleh baca 20A, 20B, 20C, D, E, F, G, H. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 situasi yang mana, okay, kontrak itu kalau berlaku, awak tak boleh minta kepada mahkamah specific performance. Okay, kita tengok yang bahasa Melayu yang sebelah sini. Okay, section 20A, okay. Sesuatu kontrak jika yang tidak dilaksanakan, pampasan wang adalah relief yang mencukupi. Kalau kontrak awak itu, okay, tak berjalan dengan lancar. Okay. Mahkamah kata, okay, kalau tak berjalan dengan lancar, kita bagi damages. Damages, pampasan kewangan tu cukup ataupun tidak, mencukupi. So, kalau cukup, mencukupi, pampasan kewangan yang awak dapat tu, damages yang awak dapat tu cukup untuk cover breach of contract, maka tak boleh bagi specific performance. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu kontrak mengenai butiran yang kecil atau banyak, atau yang bergantung kepada kelayakan persendirian atau kemahuan pihak, atau sebaliknya, kontrak itu terdiri daripada jenis yang mahkamah tidak dapat kuasakan pelaksanaan spesifik bagi termanya yang material. Okay, kontrak itu bila mahkamah tengok, mahkamah kata memang kita tak boleh bagi spesifik performance. Okay, kalau ikut terma-termanya memang tidak boleh bagi spesifik performance. Yang C, suatu kontrak yang termanya tidak boleh didapati oleh mahkamah dengan ketentuan yang munasabah. 20 subsection C menyatakan kalau terma kontrak itu, mahkamah tengok memang mahkamah tak boleh bagi reasonable excuse ataupun tak boleh bagi sebab. Okay, kenapa kena buat specific performance? Maka tak bolehlah buat specific performance. Yang keempat, suatu kontrak yang bersifat boleh batal. Voidable contract. Under voidable contract, seperti mana yang kita belajar sebelum ini, okay, awak tak boleh buat specific performance. Yang kelima, suatu kontrak yang dibuat oleh pemegang amanah, sama ada dengan melebihi kuasa mereka atau dengan pecah amanah. Okay, bila mana kontrak itu dibuat oleh seorang pemegang amanah, tapi masa pemegang amanah tu buat kontrak tersebut, dia dah melebihi kuasa dia. Okay, ataupun secara pecah amanah dia buat kontrak tersebut, maka tidak boleh dikuatkuasakan melalui specific performance. F, suatu kontrak yang dibuat oleh atau bagi pihak suatu perbadanan atau syarikat awam yang diwujudkan bagi maksud khas atau oleh penaja syarikat yang melebihi kuasanya. So, yang ni, bawah situation F ni, bermain dengan promoter. Promoter di bawah company, di bawah syarikat. So, kalau seorang promoter itu, okay, penaja syarikat, okay, promoter, penaja syarikat,
dia buat kontrak dengan mewakili syarikat tapi dia dah lebih kuasa dia. Tak boleh juga. Tak boleh bagi spesifik performance. G, satu kontrak yang pelaksanaannya melibatkan pelaksanaan suatu tugas yang berterusan hingga berlarutan pada suatu tempoh yang lebih panjang dari 3 tahun dari tarikh kontrak itu. Okey. Yang ini Seksyen 20 subsection G menyatakan kalaulah kontrak itu, kalau mahkamah arahkan juga buat spesifik performance, akan melebihi tempoh 3 tahun. Lebih tempoh 3 tahun. So mahkamah kata tidak boleh. Kena tengok kontrak tu. Okay, kalau mahkamah arahkan juga supaya kontrak itu dilaksanakan seperti mana tertakluk dalam kontrak, okay, dia punya pelaksanaan tu akan berlarutan sehingga tempoh yang lebih dari 3 tahun. Maka tak bolehlah, mahkamah tak akan arahkan spesifik performance. Dan H, suatu kontrak yang bahagian material hal perkara yang diandaikan oleh kedua-dua pihak akan wujud telah sebelum kontrak itu dibuat tidak wujud lagi. So, bawah 20 subsection H menyatakan kalaulah perkara material ataupun perkara yang penting dalam kontrak itu, okay, dah tak ada dah. Maka tak boleh buat spesifik performance sebabkan perkara tu dah tidak wujud. So, tidak boleh buat spesifik performance. So, ini adalah situasi yang berlaku bawah Seksyen 20. Okay, yang mana awak tak boleh laksanakan spesifik performance. Bawah Seksyen 21, Seksyen 21 Akta Relief 1990, bidang kuasa untuk mendekrikan pelaksanaan spesifik suatu budi bicara dan mahkamah tidak terikat untuk memberi apa-apa relief sedemikian semata-mata kerana sah untuk berbuat demikian. Okey, mahkamah dah cakap bahawa Seksyen 21 Akta Relief spesifik, dia dah kata dah. Okey, untuk bagi spesifik performance ini, ianya adalah suatu budi bicara mahkamah. Okay, ikut kepada mahkamah nak beri ataupun tidak. Dan mahkamah tidak terikat untuk memberi apa-apa relief sedemikian semata-mata kerana sah. Mahkamah memang dia takkan suka-suka hati je arahkan spesifik performance. Okay, alright. Dia bergantung kepada budi bicara mahkamah. Dia akan tengok kes awak tu macam mana. Kalau sesuai baru dia bagi. Kalau dia rasa tak sesuai, dia tak akan bagilah. Awak tak boleh arahkan supaya mahkamah tu bagi dekat awak spesifik performance. Sebab dia memang kuasa budi bicara mahkamah. Okay. Tetapi budi bicara mahkamah bukan sewenang-wenangnya, tetapi berpatutan dan munasabah yang berpandukan prinsip kehakiman dan boleh diperbetul oleh suatu mahkamah rayuan. So, dia dah cakap dah dalam ni, spesifik performance ataupun budi bicara mahkamah untuk memberi spesifik performance ini bukan sewenang-wenangnya, tapi mengikut kepada kemunasabahan kes tersebut. Dan mahkamah akan tengok patut ataupun tidak kita laksanakan spesifik performance dan berpandukan prinsip kehakiman dan boleh diperbetulkan oleh suatu mahkamah rayuan. Okay. Contoh kes untuk spesifik performance, kita ada kes Mustafa bin Muhammad Noor melawan Osman bin Syahidah dan others. Dalam kes Mustafa bin Muhammad Noor, defendant agree to sell the land to the plaintiff for RM8,000. Defendant bersetuju untuk menjual tanah ini kepada plaintiff dengan harga RM8,000. Okay. So, bila defendant setuju nak jual, plaintiff akan membayar duit lah. Okay. Plaintiff had deposited money of RM2,000 to defendant. So, disebabkan defendant ini setuju untuk menjualkan tanah kepada plaintiff, maka plaintiff pun mendepositkan duit sebanyak RM2,000 kepada defendant. Lepas dah dapat dah duit RM2,000 tadi, defendant later refuses to continue the contract. Defendant tidak mahu meneruskan kontrak, maka plaintiff seek specific performance. Mahkamah plaintiff menuntut specific performance for the deposit money to be refunded as per stated in the terms of their agreement. Okay, disebabkan defendant lepas dia dapat duit RM2,000 itu, dia tak nak sambung kontrak, maka plaintiff menuntut specific performance untuk duit RM2,000 itu dipulangkan kepada dia. Maka plaintiff memohon specific performance for the refund of the deposit money
Okay, maka plaintiff pun tuntutlah specific performance pada duit dia ni dipulangkan. Dan the court granted such remedy to the plaintiff. Mahkamah memberikanlah remedy specific performance itu kepada plaintiff. Maka plaintiff layak untuk specific performance. Plaintiff layak untuk mendapat specific performance, maka defendant kena pulangkan duit RM2,000 ni kepada. Okay, kita sambung dengan remedy yang seterusnya yang terdapat bawah undang-undang, iaitu injunction ataupun injunksi. Okay, sebelum ni kita dah belajar secara ringkas tentang damages. Kita belajar tentang rescission of a contract, kita belajar tentang restitution of a contract, dan juga sekarang ni kita belajar tentang specific performance. Ada 4 dah yang kita belajar. Okay, seterusnya kita akan belajar tentang injunction ataupun injunksi. Okay, apa yang awak kena faham pasal injunction ini? It is a discretionary court order. Ianya adalah satu arahan budi bicara mahkamah juga. Sama macam specific performance, injunction ini juga adalah di bawah budi bicara mahkamah lah untuk memberikan kepada awak ataupun tidak. Okay, ya. Right. Unlike specific performance, this is a court order restraining a party from breaking their contract or from committing a wrongful act, an order prohibiting performance. Okay. Kalau specific performance tadi awak dah belajar. Okay. Specific performance maksudnya awak kena laksanakan juga. Laksanakan tanggungjawab. Okay, ataupun tugas. Okay, mengikut kontrak. Tu yang awak belajar dalam specific performance. Okay. Tapi dalam injunction ini, ianya adalah satu arahan mahkamah yang menghalang, restrain, kita halang, okay, pihak-pihak daripada memecahkan kontrak mereka ataupun memungkiri kontrak mereka ataupun melakukan satu perbuatan yang salah. Okay. So secara ringkasnya, injunction ini adalah an order prohibiting performance. Injunction adalah satu arahan yang menghalang awak untuk melakukan sesuatu. Menghalang dari melakukan sesuatu. Okay. Itu beza injunction dan specific performance. Okay. Specific performance, dia suruh awak buat sesuatu tu. Tapi kalau injunction, dia halang awak dari buat sesuatu. Okay. Injunction ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis. Okay. Yang pertama kita tengok dulu. It can either be a prohibitory injunction, preventing a breach of contract. Okay. It is basically a court order to prohibit performance, a wrongful act. Jenis yang pertama kita ada prohibitory injunction. Prohibitory injunction ni macam mana? Dia mengalang seseorang itu daripada memungkiri kontrak. Halang dari memungkiri kontrak. Okay, selalunya ia adalah arahan mahkamah untuk menghalang seseorang itu dari buat sesuatu yang salah lah. Okay, itu prohibitory injunction. Yang kedua, kita ada temporary injunction. Temporary injunction ni disebabkan nama dia pun temporary, okay, sementara. Ia adalah satu arahan untuk menghalang awak buat sesuatu hingga satu masa yang ditetapkan ataupun sehingga arahan mahkamah keluar. Okay, sebab dia sementara je. Okay, so awak akan dihalang untuk membuat sesuatu sehingga tempoh masa yang telah ditetapkan ataupun sehingga arahan mahkamah dikeluarkan kepada awak lah. Okay, temporary injunction awak boleh refer section 51(1) Specific Relief Act 1950, Akta Relief Spesifik 1950. Okay. Jenis yang ketiga kita ada perpetual injunction ataupun perpetual injunction ini adalah arahan akhir lah. Okay, injunction akhir, injunksi akhir. Okay, perpetual injunction ni macam mana? Perpetual injunction is granted by decree made at the hearing at the defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of right or from commission of right. Okay. Perpetual injunction ni dia terbalik dengan temporary injunction. Sebab temporary dia bersifat sementara. Okay, perpetual ini dia bersifat kekal.
kekal. Yang mana perpetual injunction, arahan untuk perpetual injunction ini akan diberikan oleh dekri mahkamah yang dibuat pada hearing, satu pendengaran kes. So, awak bayangkan ada satu kes itu, okay, keputusan dikeluarkan, okay, maka keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah untuk menghalang seseorang daripada buat sesuatu itu, okay, sampai bila-bila itu adalah perpetual injunction. Macam temporary injunction tadi tu, okay, dia adalah arahan untuk halang kita buat sesuatu sampai tempoh masa yang ditetapkan, sampai mahkamah keluarkan arahan. So, perpetual injunction ini adalah arahan oleh mahkamah yang mana you memang dah tak boleh buat sesuatu itu. Arahan ini akan dikeluarkan selalunya pada akhir keputusan kes. Right. Yang mana arahan ini akan kekal lah kepada awak. Okay, kekal lah. Perpetual injunction dia kekal. Okay, perpetual injunction awak boleh refer bawah section 51/2 dan section 52 Specific Relief Act 1950. Yang keempat, awak ada interlocutory injunction. Interlocutory injunction is granted at the discretion of the court which intend to preserve the status quo of the parties involved waiting for decisions of the court. Interlocutory injunction ini dia lebih kurang sama macam temporary injunction. Yang mana ianya adalah satu budi bicara mahkamah yang mahkamah dia nak kekalkan. Kekalkan apa? Kekalkan status quo. Kekalkan status kedua-dua pihak yang terlibat sampailah satu keputusan mahkamah dikeluarkan. So, mahkamah dia tak nak awak buat apa-apa. Okay? Dia tak nak buat, dia tak boleh berikan awak buat apa-apa tugasan yang boleh mengganggu kes. Okay, mahkamah akan keluarkan interlocutory injunction. Mahkamah akan keluarkan arahan, okay, kekal pada mana yang awak berada sekarang. Okay, sampailah keputusan kes dikeluarkan. Itu adalah interlocutory injunction. Okay, yang kelima, kita ada mandatory injunction. Mandatory injunction ni macam mana? It's requiring or compelling a person to perform some contractual obligation. Okay. Mandatory injunction adalah arahan yang memerlukan ataupun memaksa seseorang itu untuk menjalankan sebahagian daripada tanggungjawab kontrak dia. So, dia lebih kurang sama macam specific performance. Okay. Dia nak awak buat seperti mana yang dah tertulis dalam kontrak. Itu adalah mandatory injunction. Awak boleh refer section 53 Relief Specific Act 1950. Dan yang last sekali awak ada Mareva injunction. Okay, Mareva injunction ni macam mana? It prevents the defendant removing or disposing of any asset in the jurisdiction until the courts make a decision. Mareva injunction ni dia menghalang defendant daripada mengalihkan ataupun membuang apa-apa aset sehinggalah mahkamah membuat keputusan. Okay, ya. Yang mana contoh awak ada sesuatu barang ataupun benda yang awak rasa benda itu boleh mengganggu kes awak. Okay, awak rasa kalau benda ini disimpan, okay, boleh jadi bahan bukti yang mengganggu kes awak. Okay, awak nak buang benda tersebut. Okay, mahkamah akan keluarkan arahan Mareva injunction. Mahkamah akan keluarkan arahan untuk kata you tak boleh buang barang tadi tu sampailah satu keputusan mahkamah dikeluarkan. Okay, kita tengok contoh kes. Kes untuk injunction, kita ada kes Polygram Records Sdn Bhd melawan The Search tahun 1994. Okay. Alright. The first to fifth defendant, defendant pertama sehingga defendant kelima adalah sebuah band muzik yang mengandungi 5 orang ahli. Okay, kumpulan The Search tu. Okay. Alright. Mereka adalah defendant pertama dan defendant sampai defendant kelima dalam kes ini. Okay. Maka kumpulan The Search tadi tu, okay, the first to fifth defendant memasuki satu kontrak dengan plaintiff. The first to fifth defendant had entered into a contract with plaintiff. Maka kumpulan ini buat kontrak dengan plaintiff. Apa yang mereka janjikan?
The first to fifth defendants agreed to present the musical work only to the plaintiff for 2 years. Okay. Maka kumpulan muzik The Search tadi ni, mereka membuat satu perjanjian menyatakan, okay, mereka akan memberikan karya-karya muzik mereka, okay, karya-karya muzik daripada kumpulan The Search tadi ni, okay, akan diberikan kepada plaintiff sahaja untuk tempoh 2 tahun. Itu yang termaktub dalam perjanjian mereka. Apa yang berlaku seterusnya? Later, the first and fifth defendant, okay, kumpulan tadi tu, made a deal to sell their music to 6 defendant. Okay. Tak lama lepas tu, okay, kumpulan muzik The Search ni, dia buat kontrak lain. Kontrak dengan siapa? Dengan defendant ke-6. Okay, ni dia lah. Kontrak menyatakan bahawa sekarang ni kumpulan muzik ni akan jual pula muzik mereka ni kepada defendant ke-6. So bila jadi macam tu, plaintiff ni, okay, sebab kontrak dibuat dekat sini menyatakan bahawa yang kumpulan muzik itu akan jual muzik mereka kepada plaintiff untuk tempoh 2 tahun. Tapi kumpulan muzik ni dia buat agreement baru pula dengan 6 defendant, dengan defendant ke-6. Sekarang ni mereka nak cakap, okay, muzik itu kena dijual pula kepada defendant ke-6. So, apa yang plaintiff buat? Plaintiff apply for a temporary injunction. Plaintiff mohon kepada mahkamah satu temporary injunction, satu injunksi sementara. Okay, apa yang dia kata kat mahkamah? Saya dah buat kontrak dengan kumpulan The Search ni, yang mana muzik akan dijual kepada saya untuk tempoh 2 tahun. Tapi sekarang ni mereka nak jual muzik tu kepada orang lain. Okay. Sekarang ni saya nak mohon kepada mahkamah untuk minta temporary injunction selama tempoh 2 tahun ni. Okay, ya. Untuk apa saya minta temporary injunction? Plaintiff cakap untuk menghalang, prevent the first to fifth defendant from serving with the 6th defendant. Plaintiff minta temporary injunction. Okay, injunction sementara ni untuk halang kumpulan ni daripada jualkan muzik dia kepada defendant ke-6 untuk tempoh 2 tahun lah. Okay. So mahkamah kata, mahkamah tengok kontrak betul. Kat sini memang dah ada agreement, okay, antara kumpulan muzik ni dengan plaintiff, yang mana karya-karya muzik itu akan dijual kepada plaintiff untuk tempoh 2 tahun. So mahkamah kata, okay, berdasarkan perjanjian tu, okay, kumpulan muzik ni maka dihalang lah untuk menjualkan muzik kepada defendant ke-6. Ada temporary injunction dekat situ. Okay. So sepanjang tempoh 2 tahun tu, kumpulan The Search kena jual muzik kepada plaintiff sahaja. So makanya plaintiff successfully obtain an injunction orders. Plaintiff telah mendapat arahan injunction secara sah lah oleh mahkamah. Okay. Yang ke-6, okay, remedy yang ke-6 kita ada quantum meruit, ataupun bahasa Melayu dia quantum meruit lah. Okay, quantum meruit ni macam mana? It is awarded to the party due to services which has been given to the other party. Ianya diberikan, quantum meruit diberikan kepada satu pihak yang mana pihak tersebut telah melakukan servis kepada pihak yang lain. Okay, awak buat kerja dengan seseorang, okay, orang tu tak bayar awak, maka awak boleh minta quantum meruit kepada mahkamah, minta dia bayar awak untuk kerja-kerja yang awak dah buat untuk dia. Also known as much as he has earned. Dikenali sebagai sebanyak mana yang dia patutnya dapat quantum meruit ni. A party will ask the court to be give reasonable amount for the services, quantum or portion given to the other party. So satu pihak itu bila dia dah buat kerja berdasarkan kontrak, kalau pihak lagi satu tak bayar juga dia akan minta mahkamah untuk tentukan apa amount yang patutnya dia dapat untuk kerja-kerja yang dia dah buat sebelum ni kepada pihak lagi satu. Okay, quantum meruit arises where, okay, bila quantum meruit ini wujud, pertama, both parties cannot agree on payment. Kedua-dua pihak tidak boleh bersetuju terhadap pembayaran itu. Yang kedua, defendant has prevented plaintiff from carrying out the remainder of the contractual duties. Defendant telah menghalang plaintiff daripada melaksanakan baki tugas seperti mana tertakluk dalam kontrak. Dan yang ketiga, parties agree payment on part performance only, not the actual amount.
pihak-pihak bersetuju bahawa pembayaran itu akan dilakukan secara part performance, secara berkala. Okay, ya. Bukan secara actual amount, bukan secara penuh. Okay, kita tengok contoh kes. Planchi melawan Colburn. Okay, apa yang berlaku dalam kes Planchi melawan Colburn ini? Plaintiff agree to write in the magazine published by defendant. Okay, defendant dia ada satu syarikat majalah. Okay, syarikat majalah yang mana plaintiff ini bersetujulah untuk menulis dalam majalah tersebut. Untuk dipublish, untuk diterbitkan dalam majalah keluaran syarikat defendant. After plaintiff had wrote part of his article, selepas plaintiff tadi, dia dah tulis dah sebahagian daripada artikel dalam majalah tadi tu. The defendant then stop publishing the magazine. Okay, defendant, dia stop. Dia dah berhenti daripada terbitkan majalah tadi. Okay, so, tapi defendant dah tulis dah sebahagian kerja dia dalam majalah tersebut. So, bila jadi macam tu, okay, plaintiff, sebabkan dia dah tulis sebahagian daripada artikel, dia dah laksanakan sebahagian daripada kerja dia. Plaintiff claim money for the works he done. Dia tuntutlah duit. Okay, untuk kerja-kerja yang dia dah buat. Sebahagian daripada artikel dah tulis tu, dia nak tuntut duit lah, pembayaran. But defendant refuse to pay him. Tapi defendant tak nak bayar. Apa yang mahkamah putuskan? Okay, plaintiff, penulis tadi tu, is entitled to claim quantum merit. Plaintiff layak untuk menuntut quantum merit berdasarkan based on his work made to the defendant's magazine. Berdasarkan kepada kerja yang dia dah buat dah dalam majalah defendant. So, nampak tak dekat sini? Quantum merit itu akan diberikan berdasarkan kepada kerja yang awak buat. So, awak dah buat kerja, pihak lagi satu tak nak bayar. Awak boleh tuntut quantum merit daripada mahkamah. Okay. Last kali remedy yang awak akan belajar adalah Anton Pillar Order ataupun arahan Anton Pillar. Okay. Arahan Anton Pillar ni, Anton Pillar Order may be made available in exceptional circumstances. Okay. Arahan Anton Pillar ni kita mahkamah akan berikan dalam satu situasi yang bersifat berkecuali. Yang macam mana? Where it can be shown that the defendant has incriminating evidence in his possession which is necessary for the plaintiff's case and which may well be destroyed before a court order for discovery can be made. Okay. Arahan Anton Pillar ni berlaku bila mana, okay, awak bayangkan kita ada plaintiff, kita ada defendant, okay, dalam satu kes. Alright. Okay. Yang mana sekarang ni plaintiff akan saman defendant. Okay. Defendant ni dalam dia punya milikan dia, dia ada simpan satu incriminating evidence. Okay, bukti yang boleh menyebabkan sabitan. Bukti yang boleh menyebabkan sabitan. Maksudnya bukti yang boleh menyebabkan dia bersalah lah. Memang bukti tu, benda yang disimpan tu memang boleh dibuktikan bahawa dia bersalah. Okay, defendant simpan benda ni. Alright. So, macam mana Anton Pillar ini berlaku? Macam mana arahan Anton Pillar ini berlaku? Okay. Bila defendant dia simpan bukti yang boleh menyebabkan dia bersalah ni, of course dia akan takut. Okay, apa yang dia akan buat? Dia akan cuba untuk buang. Okay, ataupun hapuskan bukti yang boleh membuktikan yang dia bersalah ini. Okay. So, untuk mengelakkan defendant ini daripada buang ataupun hapuskan bukti tadi tu, okay, plaintiff akan mohon arahan Anton Pillar. Okay. Plaintiff akan ke mahkamah, dia akan mohon kepada mahkamah arahan Anton Pillar yang mana mahkamah nanti akan keluarkan arahan. Arahan ini akan diberikan kepada defendant supaya tidak membuang. Mahkamah akan keluarkan arahan kepada defendant dan mahkamah akan ke tempat defendant lah untuk ambil bukti yang boleh menyebabkan sabitan ni. Mahkamah sendiri yang akan pergi ambil dekat tempat defendant. Dia akan ambil barang tersebut sebelum defendant ada chance, ada peluang untuk buang bahan bukti tadi. Okay, ya. So, secara ringkas nak boleh tengok dekat sini. Okay.
Defendant hiding evidence. Okay, defendant dia sembunyikanlah barang yang boleh membuatkan dia bersalah tadi tu. So plaintiff dia memang tahu. Plaintiff ni dia memang tahu yang defendant tu ada simpan barang tersebut. So the plaintiff telling his lawyer about missing evidence. Dia pun bagi tahu kepada lawyer dia, okay, barang ni ada dalam simpanan defendant. Defendant simpan. Okay, so kalau defendant teruskan simpan barang tadi ni, dia akan hapuskan bahan tadi untuk buktikan yang dia tak bersalah lah. So lawyer bagi pihak plaintiff akan ke mahkamah untuk pohon Anton Pillar order. Okay. So hakim akan mendengarkanlah arahan ataupun ni permohonan untuk Anton Pillar order tadi. Okay. So kalau mahkamah rasa perlunya untuk pihak mahkamah dapatkan bahan bukti tadi, mahkamah akan keluarkan arahan Anton Pillar tu. So kalau dapat arahan itu, plaintiff with other advocate, plaintiff dan juga peguam-peguam dia bersama dengan orang daripada mahkamah akan ke tempat defendant lah untuk dapatkan bahan bukti tadi ni. Okay, defendant akan play dumb. Dia akan kita kata nak kena bagilah bahan tadi tu. Right. So Anton Pillar order ini, okay, arahan Anton Pillar ini berasal daripada satu kes. Nama kes dia memang Anton Pillar. Anton Pillar melawan Manufacturing Process Limited. Apa yang berlaku dalam kes Anton Pillar ini? Okay, ada satu syarikat itu bernama Anton Pillar Company. Okay, syarikat bernama Anton Pillar Company. Dalam syarikat itu mereka ada pekerja-pekerja mereka ataupun ejen-ejen mereka. Okay, apa yang berlaku? The company believes that one of its agent was supplying confidential information to one of its competitors. Okay, syarikat itu, okay, dia tahu salah seorang pekerja dia, okay, ada simpan confidential information, ada simpan maklumat sulit tentang syarikat. Maklumat sulit tentang syarikat itu, okay, pekerja tadi, ejen tadi, dia berikan kepada pesaing syarikat Anton Pillar ni. Kiranya rahsia syarikat ni, okay, seorang pekerja ni dia ambil rahsia syarikat, dia bagi kepada syarikat pesaing. Ni contohlah rahsia tadi tu. Okay. Tapi kalau kita keluarkan arahan Sapina, okay, Sapina, okay, arahan Sapina ni arahan rasmi daripada mahkamah lah. Okay, ya, untuk suruh ejen tadi pulangkan barang. Okay. Tapi syarikat ni risau. Kalau kita keluarkan arahan Sapina ni, okay, ejen ni dia boleh hapuskan bahan bukti tadi tu. Baca kat sini. However, they were concerned that a Sapina will give the agent advance warning. So, kalau ejen tadi dia dapat Sapina, dia dah tahu dah. Okay, syarikat ni memang cari barang ni. Memang cari maklumat sulit tadi. So, kalau jadi macam tu, dia takut niat itu, takut bahan bukti itu dimusnahkan. Ya. So syarikat ni dia tak berani keluarkan Sapina. Kata kalau kita bagi Sapina dekat ejen ni, dia tahu yang kita cari barang tadi tu. So apa yang mereka buat? Mereka ke mahkamah untuk minta ada tak arahan lain yang membolehkan mereka ambil semula maklumat rahsia ni daripada ejen dia tadi. So isu yang berbangkit, the issue is whether the company could obtain an order enabling them to enter the agent's premises to inspect the documents and remove or copy the relevant ones. Okay, isu yang berbangkit dalam kes ini adalah ada tak, okay, satu arahan lain yang membolehkan syarikat Anton Pillar ini untuk masuk tempat ejen ini dan ambil semula dokumen ini dan buang, kita kata bukan buang lah, dan alihkan apa-apa bahan lain, apa-apa dokumen sulit lain yang boleh mengancam kedudukan syarikat Anton Pillar. Okay, ya? Right. The court held that there was a strong prima facie case of infringement. Okay, mahkamah dengar kes ni, dia kata betul. Okay, ejen ni kalau dia simpan barang ni, memang dia akan menjejaskan kedudukan syarikat. Sebab rahsia syarikat sekarang ni berada di boleh diberikan kepada syarikat pesaing. Yang mana which would cause damage to the company, yang boleh menyebabkan kerugian lah kepada syarikat.
and clear evidence that the agent has incriminating material in the possession which they would destroy. Okay. Lepas tu mahkamah kata, okay, memang ejen ini memang dah ada bukti yang dia memang simpan dokumen sudik tadi ni. Kalau dia simpan, okay, kalau nanti dia akan musnahkan. Okay. So, apa yang mahkamah kata? Okay, mahkamah keluarkan arahan Anton Piller. Satu arahan baru yang dikenali sebagai Anton Piller Order. Daripada sinilah nama Anton Piller Order tu wujud berdasarkan kes dari syarikat Anton Piller. So, mahkamah keluarkan arahan Anton Piller. Dia katakan, okey, arahan ini dikeluarkan yang membolehkan syarikat Anton Piller ini untuk ke tempat ejen dia tadi, okey, ambil semula bahan bukti tadi tu, dokumen syarikat ni tadi, sebelum ejen itu ada peluang untuk musnahkan ataupun hapuskan dokumen tadi. Right. Daripada situ datangnya arahan Anton Piller Order. So, secara ringkasnya Anton Piller Order ni arahan daripada mahkamah, okay, untuk membolehkan plaintiff ke tempat defendant untuk ambil bahan bukti sebelum defendant ada peluang untuk hapuskan bahan bukti tadi tu, yang mana bahan bukti itu boleh menyebabkan dia dijatuhkan hukuman bersalah. Right. So, sampai situ je awak belajar remedy. Okay, sila study ataupun tengok balik nota yang saya dah berikan berkenaan dengan remedy ni. Okay, kelas seterusnya kita akan sambung tentang partnership lah. Kita akan belajar tentang duties of partnership ataupun tugas-tugas seorang rakan kongsi dalam perkongsian. Okay, dalam chapter 3.